Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera buat semua yang menonton di luar sana. Okey, hari ini kita berjumpa lagi dalam mata pelajaran biologi tingkatan 4 dan cikgu akan menerangkan lagi dengan lebih lanjut tentang tajuk 13.2 sistem urinari manusia. Okey, memfokuskan ginjal dan juga nefron. Okey, mari bersama dengan Cikgu Nordiana daripada SMKA Naim, Libanat. Okey, untuk hari ini fokus kita adalah kepada dua standard pembelajaran, iaitu mengenal pasti struktur dan fungsi ginjal, dan yang kedua melukis, melabel dan menerangkan struktur nefron serta tubul pengumpul. Cikgu mulakan dengan satu analogi yang biasa dengan pengetahuan anak-anak sekalian. Kenal washing machine ataupun mesin basuh? Okey, cikgu nak tunjukkan bagaimana kita nak menganalogikan kedua-dua struktur ini. Yang pertama, mesin basuh. Yang kedua, ginjal manusia. Okey, kita lihat mesin basuh. Fungsi mesin basuh adalah mencuci pakaian yang kotor. Jadi, kita masukkan pakaian kotor, proses pencucian berlaku, maka dapatlah pakaian yang bersih. Kemana hilangnya bahan-bahan yang kotor? Bahan-bahan kotoran akan dibuang bersama dengan air kotoran ke dalam drain hose. Okey, untuk ginjal manusia pula bagaimana? Okey, cuba perhatikan anak panah di sini. Darah kotor yang memasuki arteri renal akan dibersihkan oleh renal ataupun ginjal manusia dan disalur keluar melalui vena renal sebagai darah yang telah bersih. Kemana hilangnya bahan kotor? Bahan kotor akan terkandung dalam air kencing dan dibawa ke pundi kencing untuk dikumuhkan. Okey, menarik bukan? Inilah anugerah yang telah dikurniakan kepada setiap manusia. Okey, jadi, mari kita kenali sistem urinari pula. Okey, sistem urinari manusia terdiri daripada beberapa struktur. Okey, cuba lihat pada rajah ini. Okey, setiap manusia normal dikurniakan dengan sepasang ginjal. Okey, ginjalnya tidak besar ya. Ginjalnya hanyalah bersaiz 10 hingga 12 cm sahaja. Tetapi tugasnya tidak pernah berhenti walaupun kita tidur. Kita lihat tentang saluran-saluran darah yang membawa bekalan darah ke ginjal. Terdapat salur darah arteri renal yang membawa darah beroksigen memasuki ginjal. Okey, tentunya darah beroksigen ini datangnya daripada mana? Ya, datangnya daripada jantung, iaitu daripada saluran aorta. Memasuki ginjal kanan, ginjal kiri dan juga ginjal kanan. Okey. Manakala darah terdioksigen yang telah dibersihkan tadi akan dikembalikan ke badan, ke jantung melalui vena cava. Okey, menerusi salurannya iaitu vena renal. Okey, manakala hasil buangan tadi iaitu air kencing akan disalurkan ke pundi kencing melalui ureter. Okey, melalui ureter. Okey, maka air kencing akan disimpan di dalam pundi kencing sehinggalah mencapai isi padu yang akan menimbulkan sensasi untuk disingkirkan. Maka uretra akan mengeluarkan air kencing melalui badan manusia. Okey, jadi kita lihat ginjal manusia terdiri daripada beberapa lapisan, yang utamanya adalah korteks dan yang kedua adalah medula. Lapisan korteks merujuk kepada lapisan yang lebih luar. Okey, warnanya lebih cerah. Manakala medula merujuk kepada lapisan yang lebih dalam yang warnanya lebih gelap. Okey, bekalan darah sentiasa dialirkan masuk dan sentiasa dialirkan keluar daripada ginjal. Okey, maka sebagai manusia yang dianugerahkan dengan sepasang ginjal, seharusnya lah kita memelihara kesihatan ginjal. Okey, apakah sebenarnya fungsi sistem urinari? Okey, hari ini cikgu akan fokuskan lebih kepada apakah peranan sistem urinari dalam homeostasis, iaitu dalam mengekalkan keseimbangan di persekitaran dalam.
Okey, tentulah yang pertama seperti mana yang telah diketahui daripada dulu lagi, ginjal berperanan sebagai organ perkumuhan, maka ia menyingkirkan bahan kumuh sebatian bernitrogen. Contohnya, urea, ion amonium, asid urik dan juga kreatinina. Okey, kreatinin. Okay. Yang kedua, ia juga mengawal atur isi padu bendalir dalam badan. Ini penting di mana kandungan air sentiasa dikawal atur supaya tidak berlebihan ataupun tidak berkurangan. Okey, yang kita pernah sebutkan sebagai homeostasis. Yang ketiga, mengawal tekanan osmosis darah iaitu kandungan bendalir dalam badan beserta dengan kepekatan darah itu sendiri. Yang keempat, mengawal kepekatan ion dalam bendalir badan seperti ion kalium, ion natrium, ion klorida. Dan yang kelima, mengawal pH darah supaya sentiasa berada pada aras yang optimum, iaitu menghampiri neutral. Okey, sesungguhnya pH darah kita perlulah dikekalkan pada keadaan yang optimum iaitu neutral. Tidak perlu terlalu berasid dan tidak boleh juga terlalu beralkali. Okey, cikgu sambungkan lagi, cikgu lanjutkan lagi dengan bahagian ginjal, okey, iaitu organ utama yang terdapat dalam sistem urinari manusia, yang dikenali sebagai ginjal ataupun dipanggil juga buah pinggang. Okay, kalau perhatikan, struktur buah pinggang hanyalah seperti sebiji kacang. Dan saiznya seperti mana cikgu sebut tadi adalah sebesar 10 hingga 12 cm sahaja. Okay, ada arah aliran darah masuk. So, P ini tentunya apa? Ya, tentunya arteri renal. Okey. Kita lihat dulu bahagian luar. Okey, cikgu nak kenalkan dulu bahagian luar iaitu bahagian yang membaluti ginjal kita dikenali sebagai kapsul renal. Okey. Di bahagian seterusnya ada arteri renal, darah masuk. Ada vena renal, darah keluar. Okey, kemudian ada saluran ureter. Okey, kalau ingat pada rajah sistem urinari tadi, ureter menyalurkan air kencing ke pundi kencing. Kemudian ini yang cikgu sebutkan sebagai bahagian luar iaitu korteks, dan bahagian yang lebih ke dalam, okey, yang lebih ke dalam kita panggil sebagai medula. Okey, jadi sila ingat struktur-struktur yang membentuk bahagian ginjal manusia. Okey. Tadi kita dah lihat struktur. Agak-agaklah apa ya fungsi utama bahagian tersebut? Okey, kita ada kapsul renal. Okey, mari kita cuba padankan apakah peranan dan juga fungsi kapsul renal. Okey, kapsul renal adalah bahagian paling luar dan paling nipis. Jika kita jumpa perkataan bahagian paling luar, tentunya peranannya lebih kepada perlindungan. Okey, itu adalah kapsul renal. Korteks. Okay. Korteks adalah bahagian lapisan luar yang berwarna cerah. Okay. Manakala medula adalah bahagian lapisan dalam yang berwarna gelap dan kemerahan. Nanti kita tengok apakah fungsi sebenarnya dalam pemprosesan urin. Okay. Arteri renal mengangkut darah beroksigen, manakala vena renal mengangkut darah terdioksigen. Okay. Itu adalah bahagian-bahagian utama pada ginjal. Okey, tak lupa jangan ureter. Okey. Jadi apa sebenarnya fungsi ginjal anak-anak? Tadi cikgu tunjukkan fungsi sistem urinari. Sekarang kita dah spesifikkan ataupun kita dah khaskan dia sebagai ginjal. Fungsi utama ginjal adalah untuk pengkumuhan dan juga pengosmo kawal aturan. Ada dua perkataan di sini. Perkumuhan bermakna menyingkirkan bahan kumuh. Pengosmo kawal aturan bermakna mengekalkan tekanan osmosis darah. Jadi, sebagai organ perkumuhan, ianya penting untuk menyingkirkan bahan-bahan kumuh seperti mana yang cikgu sebut sebelum ini. Okey, itu adalah fungsi ginjal. Okey, sekarang kita kenali ginjal dengan lebih terperinci. Okey, kalau lihat di sini, okey, sistem urinari manusia
lebih kepada aliran darah yang membawa kandungan-kandungan beroksigen dan nutrien ke ginjal. Okey, di sini kita ada ginjal. Kemudian ada aliran darah keluar melalui vena. Okey, vena renal menuju ke vena cava. Okey, dan ada saluran ureter, pundi kencing dan uretra. Okey, bila kita lihat keadaan sebenar ginjal. Okey, ini adalah ginjal. Ini bahagian korteks. Okay, kalau ingat tadi, korteks adalah bahagian luar yang lebih cerah. Okay, this one is bahagian korteks. Bahagian medula. Okay, medula bahagian yang lebih ke dalam dan warnanya lebih gelap. Okay, this one is medula. Okay, bekalan darah daripada arteri renal dan vena renal, cikgu tak bincanglah. Okay, kita nak lihat apakah yang sebenarnya ditemui di bahagian korteks dan medula ginjal. Okey, cuba kita lihat rajah ini. Okey, kita lihat rajah ini. Pada bahagian korteks terdapat struktur-struktur yang dikenali sebagai nefron. Okey, nanti kita jelaskan tentang nefron pula ya. Okey, nefron yang mempunyai unit-unit yang sangat kecil. Okey, diketahui juga bahawa setiap satu ginjal terdiri daripada 1 juta unit nefron. Banyak ya? Okey, kalau kita perhatikan di sini, di bahagian korteks terdapat bahagian glomerulus, kapsul Bowman dan juga tubuh berlingkar. Okey, manakala bahagian medula, kita temui liku Henle. Nanti cikgu jelaskan. Okey, jadi yang ini liku Henle. Dan seandainya diperhatikan dengan lebih detail, terdapat 2 keadaan utama yang menerangkan struktur nefron. Okay. Yang pertama, kita temui cortical nefron ataupun nefron cortical. Nefron cortical ini saiznya lebih pendek. Okay. Kenapa dipanggil sebagai nefron cortical? Sebab sebahagian besar nefron ini strukturnya terkandung di bahagian korteks. Sebab itu kita kenali sebagai cortical. Okay. Dia lebih pendek ya. Okey, manakala satu lagi jenis nefron kita temui sebagai nefron juxtamedulari ataupun nefron juxtamedula. Kenapa? Ya, kerana sebahagiannya terdapat di bahagian dalam medula. Okey, untuk pengetahuan anak-anak, setiap ginjal manusia dilengkapi dengan sehingga 80%. Sebahagian besarnya adalah 80% cortical nefron. Hanya sekitar 15 hingga 20% sahaja juxtamedula nefron. Sebab kita mamalia, kita manusia. Nanti sebagai kebatnya, kalau kita perhatikan haiwan-haiwan yang tinggal di kawasan panas, contohnya di gurun, haiwan-haiwan ini biasanya mempunyai struktur nefron yang lebih panjang. Bermakna dia mempunyai lebih banyak juxtamedula berbanding cortical nefron. Ini untuk manusia sebab silibus kita membincangkan sistem urinari manusia. Kita lihat pula nefron. Bahagian berikutnya cikgu nak terangkan tentang nefron. Ini adalah satu daripada 1 juta unit nefron yang ditemui dalam setiap ginjal manusia. Cikgu dah bagi tahu tadi, satu ginjal terdapat 1 juta unit nefron. Dan setiap unit ini bekerja untuk menghasilkan air kencing. Kita kenal satu persatu bahagian ini. Kita lihat salur darah. Ini adalah salur darah yang membawa darah beroksigen, maka tentunya dia adalah arteri renal. Dan yang membawa darah keluar daripada renal ini tentunya adalah darah terdioksigen yang dikenali sebagai vena renal. Darah beroksigen akan memasuki renal dan bercabang kepada arteriole aferen. Ataupun kita gunakan dulu istilah arteriole renal. Jadi cabangan ini adalah arteriole renal. Arteriole renal akan bercabang kepada arteriole aferen. Dan maknanya dia masuk arteriole aferen ke sini.
kemudian keluar semula melalui arteriol efferent. Okey, okey. Jadi, macam biasa, kita belajar huruf ABC, A datang dulu, barulah E. Jadi, masuk melalui arteriol afferent A dan keluar melalui arteriol efferent E. Okey. Apabila arteriol afferent memasuki satu struktur, di sini kita panggil sebagai jasad, ada satu jasad di sini, membentuk gumpalan-gumpalan arteriol yang dikenali sebagai glomerulus. Glomerulus merujuk kepada gumpalan arteriol afferent dan yang akan keluar sebagai arteriol efferent. So ingat gerombolan glomerulus. Gerombolan apa? Gerombolan salur darah arteriol. Dan arteriol efferent ini nanti akan keluar dan bersambungan dengan kapilari darah untuk diangkut juga nanti kandungannya melalui vena renal. Ini pun telah dipelajari ya anak-anak. Arteri dan vena dihubungkan oleh kapilari. Kita lanjutkan lagi struktur nefron kita. Daripada glomerulus nanti akan ada satu struktur yang berbentuk seperti mangkuk. Yang ini kita panggil sebagai kapsul Bowman. Kenapa ya namanya kapsul Bowman? Mengikut sejarah, kapsul Bowman ini pertama kali dikenali oleh seorang pakar bedah yang bernama Sir William Bowman. Jadi sebagai anugerah untuk individu ini, maka nama struktur ini adalah kapsul Bowman. Kemudian struktur kapsul Bowman ini akan berterusan membentuk satu tubul yang berlingkar-lingkar yang dikenali sebagai tubul berlingkar proksimal. Tolong ingat perkataan proksimal. Proksimal adalah bahagian yang pertama kita temui. Tubul berlingkar proksimal, kemudian akan terus membentuk saluran yang lurus tidak berlingkar, seperti mana tube U. Di sini ini adalah liku Henle. Liku Henle, kemudian berterusan lagi bersambungan dengan tubul berlingkar distal. Namanya adalah tubul berlingkar distal. This one ya, tubul berlingkar distal. This one is tubul berlingkar distal dan akhirnya ini tubul berlingkar distal lagi dan akhirnya mencurahkan kandungannya ke collecting duct. Bahagian terakhir nefron kita adalah ductus pengumpul. Banyak nefron-nefron lain akan mencurahkan kandungannya ke dalam ductus pengumpul sebab ductus pengumpul ini adalah saluran yang lebih besar. Daripada ductus pengumpul inilah nanti air kencing yang terbentuk akan disalurkan ke ureter dan disimpan di dalam pundi kencing. Ini adalah struktur nefron yang sangat sangat kompleks dan tidak dilupakan juga kelihatan struktur-struktur kapilari darah yang melingkari bahagian-bahagian nefron ini. Kerana struktur ini penting untuk pengangkutan bahan. Jadi kena ingat bahawa setiap ginjal terdiri daripada berjuta-juta unit nefron dan setiap nefron terdiri pula daripada kapsul Bowman. Ini cikgu jelaskan lagi struktur kapsul Bowman tadi. Kapsul Bowman yang di dalamnya terdapat unit-unit ataupun gerombolan glomerulus. Kalau perhatikan di sini adanya podosit. Podosit ini adalah liang-liang yang terdapat pada glomerulus. Liang-liang kecil inilah nanti yang membenarkan bahan daripada plasma darah terkeluar ke kapsul Bowman yang cikgu akan bincangkan dengan lebih lanjut pada siri pembentukan urin. Ini adalah glomerulus dan ini adalah kapsul Bowman yang terdapatnya kapsula space. Nefron juga terdiri daripada tubul renal. Tubul renal ini merangkumi 3 bahagian iaitu tubul berlingkar proksimal. Ingat ya, bahagian yang pertama kita panggil sebagai tubul berlingkar proksimal ditemui di dalam bahagian korteks renal ataupun korteks ginjal. Terdapat juga liku Henle, ini bahagian yang kedua. Liku Henle terdapat dalam medula. Kalau ingat lagi tadi gambar rajah yang pertama,
Kalau liku Henle-nya panjang, maka dia menunjukkan itu adalah juxtamedullary, dan kalau liku Henle-nya lebih pendek, dia merujuk kepada cortical nephron. Okay, dan yang ketiga adalah tubuh belingkar distal. Okay, ini adalah yang dikenali sebagai tubuh renal. Okay, tubuh renal, 3 bahagian tubuh iaitu tubuh belingkar proksimal, liku Henle dan juga tubuh belingkar distal. Dan yang terakhir terdapatnya ductus pengumpul. Okay, ductus pengumpul yang akan menghala ke pelvis untuk menyalurkan air kencing ke ureter. Jadi, tubuh belingkar distal akan bersambung dengan ductus pengumpul. Okay, cikgu akan tunjukkan rajah ini untuk kita labelkan bersama-sama. Okay, untuk menguji pengetahuan dan pemahaman anak-anak sekalian. Okey, ini adalah struktur yang telah diringkaskan. Okey, kita ada saluran darah. Kita ada struktur di sini dan seterusnya laluan-laluan yang akan bersambung-sambungan sehinggalah kepada bahagian yang terakhir untuk menyalurkan air kencing. Okey, jadi kita mulakan dengan P. Apakah P? Okey, apakah P? Kalau lihat di sini P. P ni membawa darah masuk. Bermakna tentunya P adalah arteri renal. Okay, iaitu darah beroksigen memasuki ginjal melalui saluran arteri renal. Okay, apakah Q? Okay, kalau lihat sini Q adalah yang bercabang daripada arteri, maka dia adalah arteriol. Okay, jadi memasuki mesti A dulu. Memasuki bermakna arterial afferent. Okay. Okay. Kemudian apakah S? Okay. S adalah arterial efferent. Macam cikgu sebut tadi, A datang dulu selepas E. Maka arterial afferent, maka di sini adalah arterial efferent. Okey. Arterial ini akan bergerombolan ataupun kita panggil kluster. Sekarang kita guna perkataan kluster. Okey. Membentuk satu kluster arterial yang dikenali sebagai glomerulus. Okey, itu adalah glomerulus. Seterusnya, okey, salur darah tadi membentuk kapilari. Okey, kita lihat lagi. Okey. Now, bahagian bawah yang berbentuk seperti mangkuk ataupun cawan, ini adalah kapsul Bowman. Jadi, kapsul Bowman akan menyalurkan kandungannya terus ke tubuh belingkar proksimal, kemudian ke liku Henle. Okey, ingat tadi, tubuh renal kita ada tubuh belingkar proksimal, tubuh ataupun liku Henle dan akhirnya tubuh belingkar distal. Okey, mudah je. Ingat P yang pertama proksimal dan D yang kedua ingat distal. Dan akhirnya menuju ke ductus ataupun tubuh pengumpul. Jadi, bahan yang terdapat dalam tubuh pengumpul ini kita dah kenali sebagai air kencing ataupun urin, ya. Jadi inilah yang akan dibawa ke ureter. Okey, itu adalah struktur nefron. Okey, yang anak-anak mesti ingat. Okey, apakah bentuknya dan apakah struktur berlabelnya. Okey, mesti ingat, ya. Okey, jadi kita dah sampai kepada penghujung. Okey, jadi kesimpulannya daripada pengajaran cikgu hari ini, manusia mempunyai sepasang ginjal. Dan fungsi utama ginjal adalah dalam perkumuhan dan juga dalam pengosmokawal aturan. Okey, mesti tahu yang ini. Okey. Kemudian setiap ginjal pula terdiri daripada 1,000,000 unit nefron yang fungsi utamanya adalah dalam pembentukan urin ataupun nama lain pembentukan urin ini adalah pembentukan air kencing. Okey. Dan akhirnya setiap nefron pula strukturnya terdiri daripada glomerulus iaitu satu kluster arterial darah, okey, kapsul Bowman, tubur belingkar proksimal, liku Henle, tubur belingkar distal dan akhirnya ductus pengumpul. Baik, ya anak-anak. Tujuan cikgu hari ini adalah untuk memperkenalkan sistem urinari manusia yang terdiri daripada ginjal, peranan ginjal dan apakah unit yang terdapat di dalam setiap ginjal manusia. Ingat ya anak-anak, pelihara ginjal kita, jaga kesihatan kita, cukupkan jumlah air yang diminum setiap hari. InsyaAllah kita akan sihat dan hidup ceria.
Okey, semoga kita jumpa lagi dalam siri-siri yang akan datang. Daripada cikgu ucapkan selamat maju jaya. Sekian, terima kasih.